الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasula amma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, sekali lagi pada pagi yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini, iaitulah di dalam slot kuliah subuh kita pada hari Ahad minggu keempat, alhamdulillah. Jika tidak ada apa-apa halangan, kita akan meneruskan, orang kata, majlis ilmu kita ataupun kuliah kita, pengajian berkitab kita, mudah-mudahan insya-Allah selepas daripada kita menunaikan satu kewajipan yang besar yang dipimpin oleh Al-Fadhil Tuan Imam kita sebentar tadi, alhamdulillah, bacaannya, wiridnya, Masya Allah, tabarakallah fi dunia wal akhirah, jelas, tenang, setiap satu persatu butir-butir perkataan dan huruf itu didengari, alhamdulillah. Mudah-mudahan tibalah satu saat yang betul-betul kita nantikan, iaitulah kita berada di dalam sebahagian daripada taman-taman syurga yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita berada pada 10 malam ataupun 10 hari yang pertama di awal bulan Zulhijjah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala letakkan kita dapat bersama-sama istiqamah untuk meneruskan, orang kata, kefarduan solat berjemaah kita. Jangan kita nampak perkara ni remeh, tuan yang dirahmati oleh Allah. Sehingga kalau mengaji dalam tafsir Sawi itu disebut di antara golongan yang pertama, yang terawal, yang akan perasan bahawasanya matahari sudah terbit pada sebelah barat, iaitulah orang yang melazimi solat fardu subuh secara berjemaah. Itu dalam tafsir sebut. Sebab tunggu siang tu ataupun kedatangan cahaya lah, kita sebut mudah-mudah siang lah, matahari terbit pada sebelah masyrik tu lah, tunggu kumpulan kaum golongan yang pertama akan perasan orang yang melazimi, iaitulah solat fardu subuh secara berjemaah. Sebab tunggu tu tak datang, pusing jam tu macam biasa, tak bersabit pun itu tak ada isu. Masalahnya pukul 10 pagi pun macam ni punya keadaan cuaca. Kalau kata nak hujan pun takkan hujan macam ni juga. Tunggu 2 petang, jumpa lagi besok pukul 6 pagi balik. Di antara golongan yang pertama. Walaupun saat itu kata Nabi SAW, ada yang bagi tahu perubahan cuaca lah, ada bagi tahu perubahan iklim lah, macam-macam lah. Tetapi golongan yang pertama dalam tersebut, yang terawal, ini bukan lagi dah Ustaz, bukan lagi rosaknya alam ke, bukan lagi salahnya sistem ke, perubahan iklim ke. Ini adalah tanda yang pertama, iaitulah matahari terbit pada sebelah maghrib ataupun matahari
terbit pada sebelah. Jadi alhamdulillah, syukur banyak-banyak Allah Ta'ala beri kesempatan kepada kita untuk kita meneruskan ataupun berkongsi ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita di dunia wal akhirah. Baik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, hadirin hadirat sekalian, kita nak sambung dalam kitab kita Ayyuhal Walad kita pada bab bangkit beribadah di waktu malam. Bangkit beribadah di antara malam-malam yang termulia pun tak lama lagi malam hari raya Aidul Adha. Malam yang termulia. Nah, di antara malam-malam, bukanlah kita kata malam lain tu tak mulia. Nah, malam hari raya Aidil Fitri, malam hari raya Aidil Adha, malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar, khamis malam Jumaat. Ni. Jadi kata pengarang kitab Imam Ghazali rahimakumullah taala, dia kata apa? Ya fulan, la tukthirin naum bil lail, malam. Kalau nak cerita tentang bangun ni dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, tuan-tuan ingat tak ada 4 mim yang Nabi kata jangan tinggal dalam hidup? Ingat tak? Tapi mim ni dia duduk belakang. Ibu-ibu, mim ni dia duduk akhir. Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, jangan tinggal dalam hidup kita 4 mim. Kalau bahasa Melayu kita 4M lah. Mudah sebutlah. Yang pertama Nabi sebut awalu salam. Nabi kata lontarkan salam, qabla salam. Mana-mana pergi, ucapan ringkas ke tak ringkas ke, bertemu dengan siapa-siapa, anak saudara ke apa ke, Assalamualaikum dulu, mim. Yang kedua Nabi kata apa? Ta'am, jamu orang makan. Ataupun dalam bahasa kita yang mudahnya, raihkan tetamu kita dengan jamuan yang kita mampu. Ta'am, jamulah. Setengah tempat sekarang ni ada yang buat berbuka puasa 1 sampai 9 Zulhijjah. Ada. Semalam saya kuliah duha di Masjid Batu Muda KL dekat Gombak tu. Masjid Saidina Hamzah tu, Ramli Burger punya tempat utama HQ tu. Ramli Burger situlah. Proses kilang dia, kedai dia yang paling besar situ. Masjid Batu Muda KL tu banyaklah. Kan juadah-juadahnya macam-macam lah. Dia dekat masjid dia, saya kuliah muslimat lah, kuliah duha. Dia kata 1 sampai 9 Ustaz, semua pihak masjid sponsor. Kan jarang jugalah kalau kita dengar dulu-dulu tu tak. Dulu-dulu biasa pun habis-habis kuat buka puasa 10 malam terakhir. Lepas tu tambah alhamdulillah mulai 10 malam terakhir. Sejak dari 5-10 tahun ni, tiap-tiap hari bulan Ramadan tu ada buka puasa. Betul tak? Datang dia. Sekarang lagi orang nak, lagi orang faham, lagi orang tahu fadilat. 1 sampai 9 Zulhijjah pun buka puasa cuma lagi. Nampak? Sponsor lagi. Pihak masjid ke Ramli Burger ke, saya pun terkejut juga. Ustaz, jemput dah datang Ustaz. 1 sampai 9 Zulhijjah. Maksudnya sampai nak dekat malam raya. Semua Ustaz ada. Majlis berbuka puasa besar-besaran. Anggaran berapa orang kita masak, tak ada masalah Ustaz. Masya Allah. Ni nak kata ni, maknanya ta'am, jamu orang makan lah. Istilah kita raihkan tetamu. Yang ketiga, mim ketiga, salam, ta'am, silaturrahim, mim terakhir. Jaga. Mim silaturrahim ni berat juga ni. Silaturrahim. Kalau kita bab silaturrahim ni saya paling ngeri itulah. Sampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut 3 amalan, 3 perkara, 3 kelakuan yang tidak akan diterima dan diangkat walaupun sejengkal. Sembanglah macam mana pun, buatlah macam mana pun, amalan tu pun tak terima, amalan lain pun sama tak terima.
Mana? Yang pertama Nabi kata tarkus salati, orang yang tinggalkan sembahyang. Saya ni ustaz bukan apa ustaz. Saya ni ikhlas tu tak datang-datang lagi ustaz nak sembahyang ni ustaz. Biarlah ikhlas ustaz. Kita buat ibadat ni ustaz. Saya dengar ustaz ceramah, Ustaz Don, Ustaz Kazim, ustaz kita ni buat ibadat tu biar ikhlas. Oh, dia tak dengar yang awal mula-mula ceramah ustaz tu. Nah, dia dengar pak tu je. Nah, tu saya dengar tu ustaz. Mukhlisina lahuddin. Oh, awak dalil itu. Nah, saya bukan apa ustaz. Bukan saya tak nak turun ustaz. Nah, ni duduk dekat kawasan ni ustaz. Jangan paksa-paksa orang nak buat ibadat ustaz. Jangan paksa-paksa. Oh. Dengar tu mula-mula macam betul tu. Kan? Tapi lebih kurang orang tak sihat ni rupanya. Nah, siap bawa dalil tak tahan tu. Ustaz tak payah suruh ustaz. Kalau tak suruh pun ustaz, orang tu nak turun, dia turun juga. Cik. Dengar tu ya tak ya bang. Bagus abang punya pendapat ni. Nah, cuba buat kat anak kita tengok macam tu. Nah, jangan siapa-siapa dalam ni paksa anak dia untuk pergi sekolah. Nah, jangan siapa-siapa paksa anak dia pukul 6.30 pagi, pukul 7 bangkit. Nah, masa subuh ke pergi sekolah. Abah pergi sekolah ni bah biar ikhlas bah. Anak tashkil kita pula. Nah, nampak? Abah nak suruh-suruh orang buat apa? Kalau bodoh tu bodoh juga bah. Nah, tak payah abah nak suruh-suruh dah lah. Tahulah abah kita buat kita macam mana dah. Kalau tu kita dulu tak ada cakap macam tu. Nah, alamatnya sakaratul maut lah cakap macam tu alamatnya. Nah, kau ikhlas ke tak ikhlas ke kau pergi bangun sekarang, kau pergi mandi, abah nak hantar kau pergi sekolah. Cakap banyak tadi. Nah, tu dulu waktu tua kita. Samalah macam ibadat. Oh, kalau kena tak ibadat, ikhlas saja. Cuba cari duit tu. Nah, tak ikhlas pun pergi pagi-pagi. Oh, tak boleh lah ustaz, saya dah makan gaji dengan orang ustaz. Nak bagi makan apa nak bini? Oh, tahu pula. Tumpang atas muka bumi Allah ni ambil mudah je. Terutama perihal solat. Jadi yang pertama Nabi kata akan diangkat amalan walaupun sejengkal. Yang pertama tarkus salati, orang gugurkan sembahyang. Yang kedua, iaitulah seorang isteri yang derhaka kepada suaminya di atas jalan ketaatan ataupun syarak. Derhaka. Nah, sejengkal tak angkat. Kecuali derhaka benda yang memang syarak larang lain. Nah, awak ni apalah pakai tudung dah macam nangka busuk dah saya tengok dah. Contoh. Nah, buka lah orang tak pakai dah 2023 ni tudung-tudung ni. Nah, taat perintah suami dia. Baiklah wahai suamiku dunia akhirat. Nah, saya taat. Tak jadi. Nah, ini yang katakan ni tak derhaka kepada suami ni, benda yang syarak kata buatlah. Nah, balik-balik kerja ke mak. Oh mak, buat air tu sikit tu. Kopi ke Nescafe ke. Alah abang ni tak ada tangan ke? Saya tengah tengok cerita Rahimah Rahim ni. Nah, cerita dulu tu betul tak? Ustaz layan juga sikit-sikit dulu. Tapi ada kawan tu kurang asam betul. Ustaz ni tengok cerita macam tu pula. Nah, tajuk pun Rahimah dan Rahim. Esok Zakaria ataupun Zakar kata dia lah. Nakal sungguh. Jadi hati-hatilah. Kadang-kadang orang perempuan ni semayang, apa lagi puasa sunat, apa lagi sedekah, ibadah korban. Ibadah korban ustaz, boleh kata orang lelaki yang masuk dengan ustaz tu boleh kirakan jari lah. Nah, ustaz buang 4 ekor lembu, 2 ekor kambing. Nah, boleh katakanlah 4 orang ke 5 orang je lelaki. Nah, yang lain semua perempuan. Baguslah. Nah, lelaki ni dia kadang-kadang berat sikit lah. Nah, dia semua perempuan. Nah, bagus, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang agak sedikit terculas, agak sedikit terlepas pandang daripada kalangan kaum hawa berkenaan perihal suami. Yang lain okey biasanya.
Nah, tentang cari rezeki, tentang jaga anak, apa lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, tentang semayang sunat, tentang puasa, tentang infak, tentang kebanyakannya insya-Allah. Tapi ni, pada bahagian taat pada perintah suami ni agak berat sikit. Jadi nombor 2 Nabi kata yang tu. Jangan sampai derhaka kepada suami. Walaupun Nabi sebut apa? Ayah kandung kita meninggal. Ayah kandung kita tu ayah kandung isteri tu. Isteri tu nama Aminah. Aminah tu punya bapak kandung meninggal. Suami kata jangan pergi dulu, tunggu saya. Nabi buat misal dalam hadis dalam kitab Muhimmah. Hukum dia haram isteri keluar pergi kerana suami ayah dia meninggal dunia. Sampai macam tu. Tapi janganlah suami pun lurus bendul sangat. Dah tahu dah isteri tu nak pergi cepat. Tak apalah, mama pergilah dulu, Umi pergilah dulu, kejap lagi abang sampai. Kan comel macam tu. Mentang-mentang Nabi kata taatnya isteri tu lebih pada suami berbanding ayahnya sendiri. Sebab tu bila mana bernikah, redha Allah punya, redha Allah tu yang terletak pada isteri tu duduknya pada suami, bukan pada ayah dia lagi. Tapi kita orang lelaki macam mana pun mak kita tu. Tu dapat putaran cantik tu Allah Ta'ala buat. Laki kena taat dengan perempuan, perempuan kena taat dengan laki. Laki taat dengan perempuan mana? Orang anak wajib taat dengan ibu dia. Macam mana perempuan tu hebat macam mana pun dia wajib kena taat pada suami dia. Tak kira lah suami dia tukang sampah ke, lebih mulia lagi suami dia. Nampak? Jadi Allah Ta'ala nak letakkan gambaran dekat situ. Macam mana pun kedudukan. Tapi janganlah mentang-mentang dengan hadis sampai macam tu Ustaz lepas ni Ustaz saya gunalah kuasa veto Ustaz. Jangan. Ada toleransi dekat situ lah, negotiate. Ni abang ni arwah ayah dengar baru meninggal ni, innalillahi wa Umi nak pergi dulu ke, mama nak pergi dulu ke, bawa dululah, kejap lagi kita jumpa terus kat rumah. Itulah comelnya. Mentang-mentang lah ni kata jangan keluar, tunggu saya balik dulu. Kan dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Kalau diizinkan oleh Allah makhluk sujud dengan makhluk ataupun manusia sujud dengan manusia, nescaya aku perintahkan setiap daripada kalangan suami yang keluar mencari rezeki, yang keluar mencari nafkah, bila mana dia balik sujud kepada kaki suami. Sampai setara tu jangan duk buat lah tu. Balik pula nak taat perintah haram. Sujud pada suami, sujud pada mak haram hukum dia. Tidak ada istilah sujud. Jahat macam mana, nakal macam mana pun syarak kata memadai cium tangan, peluk tubuh. Tak apalah. Jahat dengan mak, nakal dengan mak, guriskan hati mak, na'udzubillah. Contoh, tak sampai kepada wah ampun mak, sujud. Tak ada. Perbuatan diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memadai mak, alung minta maaf, angah minta maaf, mak minta maaf sangat. Okey, memadai. Kalau boleh, kata Nabi, aku perintahkan kewajipan seorang isteri bila mana suaminya balik. Nampak? Sampai dekat rumah tu cerita banyak tak ada. Suami langkah kaki, engkau dekat dapur ke dekat mana, engkau tolong ke depan, sujud dulu pada suami. Na'udzubillah zalik. Tak adalah buat macam tu. Tapi itulah antara tekanan Nabi. Betapa mulianya kita katakan seorang isteri apabila dia berbakti kepada suami dia, dan jangan sampai derhaka kerana tidak akan diangkat amalan walaupun sejengkal. 2, dan terakhir apa dia? Hani nak cerita ni, orang putus silaturrahim lebih daripada 3 hari tidak akan diangkat oleh Allah. Jadi silaturrahim saya boleh takut dah tuan-tuan. Sebab susah. Dengar senang. Nak bagi yang terbaik pada orang payah tuan-tuan. Saya ada cerita tak tuan-tuan, saya mengajar dekat Kajang. Saya kalau mengajar kuliah maghrib lah satu surau tu. Dia tegur saya lepas main syak, dia datang. Dia orang Kedah. Saja nak main dengan ustaz ni, nak habaq sikit lah. Minta maaf ustaz lah,
Kalau nak tegur ustaz sikit, alhamdulillah ustaz kata ji, terima kasih banyaklah. Nah, kalau ustaz ada kurang, ada silap, ada salah, ustaz minta, tak ada apa ustaz, cuma nak main tegur ustaz sikit je lah. Ya ada apa tu ji, ada apa-apa ke ustaz sampaikan salah ke, insyaAllah nanti ustaz perbetulkan balik. Tak ada apa ustaz. Nah, cuma nak tegur ustaz sikit lah. Bila ustaz main tu, kalau boleh lah nah ustaz nah, suara ustaz tu slow sikit kata dia. Dia kata macam tu. Dia kena. Nah, saya pun okey lah. Oh, saya ni tak boleh lah nak slow-slow, tak pandai. Memang kita memang bercakap tu memang lantak, memang pederah macam tu. Nah, bukan apa ustaz. Tak apalah dah kalau ustaz macam tu, cuma kami nak hampa je. Kami yang duduk dekat tepi-tepi dinding ni ustaz, bila ustaz datang, bila ustaz ceramah, kami ni bukan apa ustaz. Kami kalau dengar suara ustaz kuat tu, kami yang main kat tepi-tepi dinding, kami susah nak lena. Kurang hajar betul. Ada juga tuan-tuan, nak puas hati semua orang. Kau ingat senang ke? Payah. Nah, tu ustaz kata ustaz takut tu. Nah, ni lagi-lagi ustaz bukan hari-hari lah. Nah, boleh kata setiap slot ustaz jumpa orang lain. Kejap lagi kuliah duha. Nah, malam ni kuliah maghrib pula. Boleh kata setiap slot. Nah, jangan main-main kita ni dengan orang ni. Ya Allah, cuma nak beri terbaik lah. Tapi takkan boleh. Pepatah Arab dah sebut dah, kalau kenal dengan 1,000 orang tu kau nak bagi semua suka pada kau, kau lah penista pertama atas dunia. Tak boleh. Nabi Abu Jahal benci Abu Lahab, Ubay bin Khalaf, tapi nak buatlah yang terbaik. Nah, kalau penyampaian silaturahim kita datang contoh kan, jumpa dengan Haji Daud ke, kita silaturahim kita dengan jemaah, nampak alhamdulillah lah kita boleh. Tapi tak boleh nak buat semua orang suka pada kita. Dia tegur saya kata Allahumma salli alaihi wasallam, minta maaf banyak lagi. Mak dalam hati ustaz lah, aku ni dah kata betul-betul orang tua ni aku rambah je lagi. Dalam hati lah. Dia kata susah nak lena. Ustaz ra'i lah. Nah, pendapat biasalah kita jadi ra'i je. Nah, macam saya jadi pengerusi baru ni, tak teringat. Nah, ustaz, kita raya kurban ni ustaz, tak nak buat baju ke ustaz? Ya tak iyalah. Nah, sempat lagi ke kalau buat baju ni? Ustaz jadi ra'i je. Nah, asalkan benda tu bawa kepada kebaikan, cadangan yang baik, on je. Tak kira lah saya pengerusi ke, saya apa ke, benda manfaat tak untuk ummah, untuk masyarakat, jalan. Okay. Saya pun ra'i lah. Saya datang minggu satu lagi, bukan minggu, bulan satu lagi. Nah, saya pun slow, kontrol suara. Nah, tapi memang nampak now lah hipokrit betul lah aku kali kedua tu. Nah, kena slow, bismillah. Dia datang lagi lepas solat isyak. Ustaz ingat dia tak ada dah. Nah, dia datang lagi. Nah, dia kata ustaz, sajalah nak tanya ustaz ni. Lainlah ustaz mengajar malam ni, Nah, slow. Satu-satu orang kata, ya. Nah, perlahan. Awak ustaz, orang rumah baru mati ke? Kurang hajar betul. Tadi hang kata ustaz nak lena. Nah, payah tuan-tuan. Nah, tak payah cerita silaturahim lah. Kadang-kadang dalam rumah tangga kita pun, aduh. Nah, tadi suruh beli kungfu, bila sampai nak sponsor pula, tak angin aku tuan-tuan. Nah, habis beli kuih kungfu. Nah, dah buka pula tu kata. Nah, jadi silaturahim 3 mem. Keempat, hani nak cerita qiyam bangun malam. Boleh? Salam, ta'am, silaturahim. Kemudian yang keempat, hani nak cerita ni. Nah, bangun malam ni qiyam. Bangun malam. Wa ay fulan, janganlah engkau terlalu fa innahu kathratan naum bil lail yad'u sahibahu faqiran yaumal qiyamah. Ni dia. Wahai saudaraku, jangan engkau terlalu banyak tidur di waktu malam. Tu dia. Nah, terlalu banyak tidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, maknanya banyak sangat. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Nah, tidur kita ni kalau ikutkan standard lah tuan-tuan.
Nah, 8 jam. Tapi ulama-ulama orang soleh tak ada lah. Dia tidur juga tapi dia bangkit. Dalam pukul 10 malam, 11 malam tu dah tidur dah. Nah, pukul 4 pagi tu asal dia bangun dia tak tidur dah. Dahsyat dah tu. Nah, bukan orang semua Allah Taala pilih, betul? Kerana saya pernah jumpa seorang hamba Allah. Nah, dia spek pun tak pakai. Tua dah. Awak duduk di Kelantan dulu. Spek tak pakai. Nah, tapi kalau kecek tu telur, tapi kalau baca Quran tu, subhanallah. Nah, selidik duk tanya orang kampung, duk tanya orang masjid, orang surau. Nah, antara kelebihannya bangun malam. Nah, selain solat tu dia istighfar ke, dia tasbih ke, dia baca Quran, Allah Allah. Nah, mata respect. Nah, bisa sungguhlah. Kerana terlalu banyak tidur di waktu malam itu menjadikan seseorang fakir. Bukan fakir tak ada duit, bukan. Bekal tu di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Tu dia. Okey, jadi maknanya tuan-tuan, kita ni tidur tu kena ada rehat. Tapi janganlah sampai subuh hari kerja pun tak boleh nak datang. First step dulu, nak bangun malam ni nampak berat. Nah, jaga subuh berjemaah dulu. Hari Isnin sampai Jumaat waktu kerja patut boleh curi subuh berjemaah, pun tak datang juga. Okeylah, tak apalah, tak dan lah. Nak keluar awal. Okey, 5.30 dia nak pergi masuk KL dah, 5.30 pagi. Okeylah, weekend pun tak ada juga. Nampak? Jadi macam mana kekuatan kita nak bangun malam? Dia boleh dekat situ lah, dia tak boleh istiqamah. Nah, sebab ibu dia tu subuh tu. Walaupun kita bangun malam macam mana, ibu dia subuh. Jadi kata dalam kitab ni membuat kita fakir. Banyaknya tidur kita banyaknya kita tidur di waktu malam. Nah, apatah lagi dalam hidup kita ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, memang tidur. Ingat lagi apa? Ustaz Badli Shah tu. Nah, orang Cina kalau dia ada waktu masa lapang, dia akan sembang berkenaan bisnes. Apa dia ada bagus juga. Nah, orang India kalau dia ada masa lapang, dia ni tadi mabuk. Tapi kalau orang Melayu ada masa lapang, pantang aja masa lapang, tidur 24 jam. Nah, adalah Ustaz lupa dah gambaran dia nak buat bandingan. Nah, macam mana adalah kan? Nak buat misal lah. Nah, kita ni asal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, letak kepala je jalan. Nah, okey. Jadi kata bukan salah untuk kita tidur, tapi jangan terlalu banyak. Nah, tidur kita di waktu malam kita tu kerana apa? Besok kita di negeri akhirat besok bagai-bagai daripada golongan yang fakir. Fakir bukan tak ada duit. Nah, bukan kita kata miskin, tetapi orang yang jauh hilang pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahai anakku yang tercinta, ayu al-walad lagi. Dia kata apa? Hendaklah engkau selalu mengingati firman ini. Wa minal laili fatahajjad. Wa minal laili fatahajjad bi. Surah Al-Isra. Ayat 79. Dan hendaklah engkau bangkit, bangun untuk solat tahajud pada sebahagian daripada waktu malam. Okey, bagai-bagai orang yang jaga tahajud ni apa ibu-ibu? Atas dunia Nabi sebut wajah dia tu tadi senang orang tengok. Wajah. Nah, senang. Macam mana nak kata, bukan handsome. Bukan kata putih, bukan. Macam mana kita nak kata? Seronok. Nak kata orang wajah bercahaya, orang jaga tahajud, habis orang hitam tak ada cahaya lah. Bukan. Nak kata tu, Nabi sebut dalam hadis tu, bila kata orang yang jaga tahajud, senanglah Ustaz tengok dia ni. Nak kata ialah berurusan dengan dia. Dan yang kedua, bagai dia berpindah ke alam barzah, iaitulah kata Nabi SAW, kubur dia tu akan terang seperti mana terangnya
Kita bangkit ketika mana Allah Subhanahu wa taala letakkan kita di padang mahsyar besok. Dalam keadaan satu kedudukan yang cukup diperhitungkan amalan kita di hadapan Allah, terang, jelas. Dalam kubur tu, jangan main-main. Hari ni ada orang nak try duduk dalam kubur. Ada tak tengok? Ada. Dia bawa oksigen, pasang kamera, wal-iazubillah min zalik. Pelik sungguh kadang-kadang. Yang orang tak buat, yang tu kau nak buat. Macam orang cari paranormal tu. Saya cukup menyampah betul orang cari hantu lah, cari paranormal lah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, suruh kenal aku, cari aku, engkau pergi cari hantu apa? Ada. Saya cukup menyampah betul. Pergi masuk rumah-rumah lama. Rumah Mona Fendi biasa dekat TikTok, dekat Facebook ada lah. Allahu la ilaha illa, keluar engkau dan kau seru dia, memang dia datang lah. Nak buat apa cari benda-benda macam tu? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis. Awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama kenal akan Allah. Allah pun tak kenal. Wujud idam baqa' mukhalafatu ta'ala lil hawadith, sifat mani, sifat salbiyah, sifat maknawiyah, sifat nafsiyah, itu pun tak tahu. Sibuk nak Ustaz, kita malam ni nak naik. Kalau dulu saya dengan budak-budak saya tu, Allah, setelah aku mengaji, aku pun 2 kali 5 juga masa tu. Apa yang untur tu je, apa je? Allah masa apa? Allah kat Ampang tu, bangunan tu, Island Tower tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu. Ada bagi salam tu. Jom kita tengok. Sajalah kita tengok. Naik motor lah, parking kat bawah tu lah. La haula wala quwata illa. Tak ada ilmu. Kecuali dah memang hal keadaan terkepit, sesat ke mana ke, lain cerita lah tu. Ni memang suka pergi paranormal, cari rumah Mona Fendi, masuk pergi bukit-bukit, pergi sekolah lama, pergi hospital. Kalau betul kau ada jin, tolong tunjukkan engkau, gedebung pintu tu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ilaha illallah. Rambut ketum dia panggil. Orang tak ada kerja pergi cari kerja. Bangkit malam tak nak. Ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa minal laili fatahajjad bih. Surah Al-Isra, bangkit malam untuk kalian bertahajud, minta kepada aku. Walaupun bangkit malam, kalau kita lah mula-mula nak istiqamah berat tuan-tuan, ambil 10 minit, 15 minit sebelum azan subuh tu. Tuan-tuan bangun pergi kerja ke, curi masa tu sikit. Dah mandi tu, ambil wuduk tu, keluar tu sebelum azan subuh. Sekarang 5.50 ke 5.51, Ustaz pun tak ingat dah, lebih kurang gitulah. 5.40 ke 5.45 takbiratul ihram, sembahyang tahajud 2 rakaat. Ustaz tak mau cerita lah, fadilat lah, kelebihan lah, apalah, tuan-tuan tengok sendiri lah tu. Tapi di antara kemuliaannya, Allah Ta'ala bagikan kepada penduduk kita ni tadi sebahagian daripada waktu yang terang, keadaan yang terang seperti taman syurga. Dan firman ini mengandungi makna suruhan. Kalau orang mengaji ilmu nahu, dia panggil suruh dengan makna amar, perintah. Perintah amar, suruh. Dan firman lagi, wabil asharihum yastaghfirun, surah Az-Zariyat. Apa dia? Dan di waktu sahur mereka sentiasa beristighfar akan Allah. Apa dia? Istighfar dengan makna minta ampun. Dalam hadis sahih, dalam Al-Imam Nawawi dalam kitab Matan Arba'in, dalam kitab Al-Asqa ada sebut juga Nabi istighfar berapa kali tuan-tuan sehari? 70. Tu dia 70. Nabi kuat pun 50 lah. 10 tak ada 10 pun. Biasa lepas solat 3 ya. Mana istighfar 10 kali. Nabi satu riwayat sebut 70 kali. Ba'dar riwayat 100 kali istighfar kepada Allah. Kita kurang-kurang lepas mayang jangan tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kurang-kurang. Bukanlah kata tempat istighfar tu betul lepas daripada salat, tak. Ambil astaghfirullahalazim alladzi la ilaha, tu ambil kedudukan tu.
Jadi dan di waktu sahur, biasakan waktu sahur ni waktu tahajud lah. Kalau istilah kita 5 pagi, 5 suku. Tempat kita ni lah mereka sentiasa beristighfar akan Allah Subhanahu wa taala. Bangun tahajud. Tuan-tuan nak datang subuh ni kan, kalau boleh dan curi sikit 2 rakaat. Dalam firman ini mengandungi makna syukur pula. Allah Taala sebut, tanda orang bersyukur dengan aku. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum adzabil syadid. Orang bersyukur aku tambah. Buat ibadah kurban. Surau kita, masjid kita, ada tak lagi kekosongan? Biarkan kita nak semangat masuk. Ada tak ada lah ustaz, dah penuh lah ustaz. Tak apa, cari tempat-tempat lain. Ini kadang-kadang kita, Allahumma salli alaihi wasallam, macam ustaz pesan. Orang balik haji bayar puluh-puluh ribu, orang balik umrah dekat 10 ribu habis. Belum saya jumpa lagi papa miskin lepas daripada balik haji, lepas daripada buat umrah. Belum lagi saya jumpa. Tambah-tambah sekarang ni lagi mahal kan. Betul. Nak buat rayuan, dulu rayuan sama harga 10 ribu, 12 ribu. Sekarang kalau kata nama awak sepatutnya 2030. Awak nak pergi 2023 ni, boleh? Awak nak bawa siapa? Tak ada nak bawa siapa-siapa. Saya memang nak niat nak pergi lah, boleh? Awak buat rayuan. Ustaz, saya ni kalau boleh nak bawa mak dengan ayah saya pergi ustaz. Kalau boleh saya nak bawa ustaz, saya nak buat rayuan, boleh tak ustaz? Boleh. Tapi syarat rayuan yang buat paling rendah bayar. Sahabat ustaz di tabung haji cerita, paling rendah bayar 30 ribu rayuan. Sepatutnya 2030. Dulu-dulu 2030 rayuan nak pergi awal sama je bayar, dapat tak dapat tu nombor 2. Ini nak buat rayuan, nak pergi bawa mak ayah ke ataupun apalah, nak awal ke boleh, kita akan pertimbangkan. Tapi kalau kata you buat rayuan dan kita masukkan nama you dalam kuota, that mean you bukan bayar 12,000, 13,000 tu. You kena bayar double, 30,000 bayar. Tu dia 30,000 tuan-tuan pergi haji. Betul? Saya belum jumpa lagi lah tuan-tuan orang balik haji miskin. Ustaz, ni lah ustaz lepas balik haji ni ustaz banyak pakai duit ustaz. Ustaz tahu ustaz dekat mana orang bagi beras percuma ustaz. Saya ni apa kedana dah ni. Belum lagi tuan-tuan. Bahkan kita tengok subhanallah ustaz, rezeki melimpah ruah ustaz. Tak tahulah ustaz bisnes saya ke apa ke, sama buat ibadah korban. Kalau kata surau kita, masjid kita belum penuh lagi, ambil lah bahagian. Jangan sayang-sayangkan kita, duit kita, harta kita. Betul? Kadang-kadang kata ustaz, saya belum sedia lagi lah ustaz. Belum, tak apalah ustaz, nanti dah duduk. Kan? Terpandang pula dalam poket tu, dangil 20 tu boleh pula beli pula. Tengok elok dalam poket elok. Yang tu tak perlu tunggu pula. Yang tu tak boleh ustaz. Yang ni ada khilaf ustaz. Ni bukan haram, ni makruh. Dia kira aku pula. Ini ustaz jangan tegur ustaz. Tak boleh. Ini yang khilaf ulama. Nampak? Kena dengan dia khilaf saja. Okey. Dalam firman ini mengandungi makna syukur. Wal mustaghfirina bi al-ashab. Anak menangis ke apa ke tak kira lah, tapi boleh. Tapi kita tak ambil masa kita, sekurang-kurang cukup 2 rakaat lah. Tak mau baca surah lain ke apa ke, curi tahajud 2 rakaat. Ingat yang wajib-wajib, lama kelamaan insya-Allah akan menjadi kebaikan kepada kita, jadi rutin kepada kita. Dan yang paling penting tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, tidak dapat dinafikan roh dan jasad kita akan bertambah baik dengan tambah sihat. Jadi insya-Allah nanti kita sambung lagi tuan-tuan sesi akan datang. Dan firman ini mengandungi peringatan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu aswatin yuhibbuhallahu taala ila akhiri wallahu alam." Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, cukup dululah perkongsian kita pada pagi barakah ni. Nanti insya-Allah ada masa, ada waktu, ada kelapangan, nanti kita akan sambung balik akan datang. Sekali lagi, yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap itu datang daripada Ustaz. Mohon maaf banyak-banyak kalau ada kekurangan, ada kesilapan sepanjang
berkongsi ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala letakkan kita bersama dengan orang-orang saleh, dan yang paling penting mudah-mudahan kita akan bersama dengan Nabi kita di dalam satu kedudukan yang baik, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperoleh syafaatul uzma, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wardina warda anna ya maulana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.